Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okay, untuk slide ni cikgu akan menerangkan tajuk kebarangkalian. Okay, ini adalah lesson 1 kebarangkalian. Okay, so sebelum kita tengok apa yang kita nak belajar dalam kebarangkalian, kita tengok dulu apa itu kebarangkalian. Okey, kebarangkalian ini adalah satu cabang matematik moden. Okey, matematik moden ni adalah satu tajuk yang baru, dikira baru di dalam matematik. Okey, dia lebih dekat dengan kehidupan harian kita. Okey. So, awak tengok dulu. Perkataan kebarangkalian. Okey, so perkataannya adalah barangkali. Barangkali sinonimnya dalam bahasa Melayu bermaksud mungkin. So, dalam tajuk ini kita belajar suatu kemungkinan. Okey, apa mungkin yang akan berlaku pada esok harinya? Apa yang akan berlaku, apa cuaca yang akan berlaku pada petang ini? Okey, itu adalah semua satu kemungkinan. Okey, di dalam matematik ni kita letakkan sesuatu kemungkinan sebagai satu nilai. Bermaksud kalau nilai itu semakin besar, bermaksud kemungkinan yang akan berlaku adalah semakin tinggi. Okey. Kita letakkan dia suatu nombor. Okey. And then sejarah untuk tajuk kebarangkalian ini adalah berasal daripada perjudian. Okey, so awak tahu macam mana kita boleh lihat macam mana orang bermain judi. Dia melibatkan kemungkinan, banyak sangat kemungkinan. Apa yang akan berlaku jika memilih kad ni, apa akan berlaku jika awak dapat sesuatu kad itu. Okey, itu adalah sejarahnya mereka cipta kebarangkalian. Dia adalah macam mana nak menang dalam perjudian. Okay, so awak boleh tengok satu movie yang sangat menarik iaitu movie 21. Movie ni menceritakan pelajar universiti yang menggunakan matematik untuk menang dalam satu perjudian. Okay, so kalau awak pandai matematik, dia amat menguntungkan sebenarnya. Okay, so kita tengok pula apa aplikasi ilmu kebarangkalian dalam kehidupan. Okay, maksudnya apa kegunaannya? Banyak sangat, okay? Tapi cikgu bagi contoh 4 saja. Yang pertama sekali, kita boleh ramalkan cuaca. Okay, dengan ilmu kebarangkalian ni, kita boleh buat ramalan cuaca. Okay, and then kita boleh juga buat ramalan ekonomi. So, yang kita tahu ekonomi sekarang ni tak apa nak bagus. So, kita boleh tengok ramalan ekonomi yang akan datang pada tahun hadapan macam mana. So, macam mana kita nak tingkatkan lagi ekonomi. Okay, next, yang paling dekat dengan kita. Kita buat satu model COVID-19. Okay, ramalan apa yang akan berlaku pada 2 bulan akan datang selepas kita PKP. Okay, itu adalah kita menggunakan ilmu kebarangkalian. Dan juga pembangunan. Sebelum kita membina satu bangunan, kita perlu melalui satu analisis terhadap tanah dan alam sekitar. Okay, apa yang akan terjadi? Mungkin akan terjadi kepada alam sekitar jika kita membina satu bangunan. Macam itulah. So, itu menggunakan semua ilmu-ilmu kebarangkalian. Dia amat penting untuk kita meramal sesuatu. Okay? So, dalam tajuk ini, awak belajar hanyalah sesuatu yang sangat asas sahaja. Okay? So, untuk lesson pertama, kita akan belajar macam mana nak tentukan kesudahan yang mungkin atau kesudahan yang tidak mungkin. Yang kedua, kita akan menyenaraikan kesudahan yang mungkin. Dan kita untuk belajar bagaimana untuk menyenaraikan ruang sampel. 3 benda ni sahaja saya akan sentuh untuk lesson pertama. Pastikan awak dapat 3 perkara ini. Okay? Okay, kita tengok peristiwa 1. Okay, di dalam kebarangkalian, dalam kebarangkalian kita menggunakan banyak peristiwa. Peristiwa ini adalah situasi. Okey, untuk peristiwa yang pertama ini adalah dalam satu balang mempunyai guli. Okey, so kat sini ada guli ungu dan guli hijau. Guli ungu ada 5, guli hijau ada 1. Okey, dalam satu peristiwa, Ali memilih satu guli di dalam kotak di atas. Okey, dia ada satu kotak ni lah. Kita nak pilih guli. Macam biasa, kita letak kotak yang kita tak nampak and then kita nak pilih guli. Macam tu lah, satu sahaja. Okey. Okey, so yang pertama, soalan pertama.
Tentukan sama ada setiap berikut merupakan kesudahan yang mungkin. Kita singkatkanlah jadi KYM, atau kesudahan yang tidak mungkin, KYTM. Kita singkatkan saja, okey? Okey, so A. Ali memilih bola hijau. Ada tak bola hijau dekat situ? Mungkin tak Ali akan memilih bola hijau? Mungkin kan? So, ada. So, ia adalah satu kesudahan yang mungkin. Okey. B. Ali memilih bola hitam. Mungkin tak Ali pilih bola hitam? Tak ada pun bola hitam di dalam kotak tersebut. So, kesudahan yang tidak mungkin. Okey, next C. Ali memilih bola ungu. Ada tak bola ungu di dalam balang? Oh, ada. So, dia adalah satu kesudahan yang mungkin. Okey, so dekat sini senang je. Apa yang tak ada, dia adalah kesudahan yang tidak mungkin. Apa yang ada, dia adalah kesudahan yang mungkin. Okay, very simple. Okay, and then soalan kedua ni adalah disuruh senaraikan semua kesudahan yang mungkin. Kesudahan yang mungkin, awak kena tulislah semua. Guli, kat sini ada guli ungu ada 5. So, awak kena tulis macam ni. Kat sini awak tak payahlah tulis panjang-panjang. Kita guna singkatan, asalkan singkatan tu boleh difaham oleh cikgu. Okey, guli ungu ada 5. Awak tulis guli ungu ada 5. GU sampai 5 kali. Dan guli hijau kita sebagai GH adalah 1 kali. Awak mesti kena tulis 5 kali macam ni. Okey, kalau awak tulis hanya 1 kali, salah. Okey, kalau 5 kali, tulis 5 kali. Kalau 10 kali, tulis 10 kali. So, guna sahaja singkatan yang boleh difaham oleh cikgu. Okey, yang ketiga, tuliskan ruang sampel. Okey, ruang sampel ni is very important. Sebab dalam soalan akan tanya, tuliskan ruang sampel bagi uji kaji dengan menggunakan tanda tanda set. Okey, untuk ruang sampel, dia ada cara menulisnya macam ni. Macam ni. Awak mesti tulis ruang sampel, koma, S besar, sama dengan, kena buat kurungan cara macam ni. Okey, curly bracket. Okey, buat kurungan, and then dalam kurungan ni letakkan semua kesudahan yang mungkin. Letakkan saja. So GH, guli hijau ada sekali je, GU ada 5. Okey, macam tu. Okey, yang keempat, tuliskan ruang sampel bagi uji kaji memenuhi syarat berikut. Okey, kadang-kadang soalan pun boleh tanya, disuruh tuliskan ruang sampel uji kaji yang ada syarat. Okey, syarat yang pertama adalah Ali memilih bola hijau. Okey, so kita tulislah ruang sampel. Sebab dia suruh tulis ruang sampel, so kena tulis macam ni. Ruang sampel, koma S sama dengan, lepas tu curly bracket, letaklah GH. Sebab dia minta bola hijau sahaja. Okey, bukan bola, guli hijau sahaja. Okey, yang kedua, B. Okey, Ali memilih bola ungu. Okey, guli ungu. Okey, so tulis ruang sampel S sama dengan, kita letaklah guli ungu sahaja. GU, guli ungu ada 5 kali, letaklah 5 kali. Macam tu. Okey, as simple as that. Okey, kita tengok peristiwa kedua. Okey, peristiwa kedua ni kita ada 5 kad. Dekat kad tu ada nombor, ada 7, 12, 20, 3 dan 9. Dalam suatu peristiwa, Lee memilih satu kad nombor di atas. Okey, so soalan yang pertama, tentukan sama ada setiap berikut merupakan kesudahan yang mungkin atau kesudahan yang tidak mungkin, KYTM. Okey, so kita tengok soalan. Ada 3 soalan. Lee memilih kad nombor 3. Ada tak nombor 3? Oh, ada. Okey, so dia adalah kesudahan yang mungkin. Okay, Lee memilih kad nombor 100. Ada ke 100 kat sini? Oh, tak ada. So, dia adalah kesudahan yang tidak mungkin. And then, Lee memilih kad nombor genap. Ada tak nombor genap? Nombor genap ni yang boleh dibahagi dengan 2 lah. 2, 4, 6, 8. So, ada 12, 20. So, dia adalah kesudahan yang mungkin. Okay, next, senaraikan semua kesudahan yang mungkin. Kita kena senaraikan semua kesudahan yang mungkin. So, semua ni lah 7, 12, 20, 3 dan 9. Okay, next yang ketiga, tuliskan ruang sampel bagi uji kaji dengan menggunakan tanda-tanda set. Okay, ruang sampel kena ada cara menulis yang betul macam ni. Ruang sampel S sama dengan kurungan curly bracket ni.
And then dalam bracket ni tuliskan semua kesudahan yang mungkin. Nah, sama macam tadi ni. 7, 12, 20, 3 dan 9. Dia just cara penulisannya kena betul. Okay, next. Tuliskan ruang sampel bagi uji kaji memenuhi syarat berikut. Okay, ni ada syarat Syarat yang pertama adalah Lee memilih nombor genap. Nombor genap tahu kan? 2, 4, 6, 8 tu. So, kita pilihlah buat ruang sampel. Koma S sama dengan dalam kurungan ni kita letak nombor genap saja. Nombor genap yang kita ada yang dekat sini adalah 12 dan 10 sahaja. Okay. Next, Lee memilih kad nombor gandaan 3. Gandaan 3 ni bermaksudnya dia adalah sifir 3 lah. 3, 6, 9. Okay, so ruang sampel S dalam kurungan letak yang gandaan 3 sahaja. Iaitu 3 dan 9 sahaja. Okay? Okay, tengok peristiwa ketiga. Peristiwa ketiga ni dia berbeza dengan peristiwa pertama yang kedua sebab dia ada dua barang kat sini. Dia ada duit shilling dan dia ada dadu. Dalam suatu peristiwa, Aminah melambung sekeping duit shilling dan sebiji dadu. Okay, so senaraikan semua kesudahan yang mungkin. Kena senaraikan semua kesudahan yang mungkin. Kalau kita lambung serentak ni, okay, so firstly awak kena tahu. Kalau duit shilling, kan dia ada dua belah kan. Yang biasa awak tahu, kepala dan ekor. Tetapi kita tak gunalah terms kepala dengan ekor. Tak sopan. Kita buatlah ada dua belah iaitu sebelah yang nampak angka. Lagi sebelah yang belakang ni adalah gambar. Okay, angka dan gambar. So kalau dadu pula, apa kemungkinan yang kita akan dapat? Iaitu nombor 1 hingga nombor 6 kan. Kalau dadu kan ada 6 sahaja. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. So macam ni kita nak senaraikan semua kemungkinan. Kalau ada dua barang macam ni, kita menggunakan dahan pokok sebab dia kat sini boleh nampak lebih sistematik. Okay, so firstly kita lambung duit shilling dulu. Kalau duit shilling dilambung, kita mungkin boleh dapat angka, kita mungkin boleh dapat gambar. Kita buat dua cabang macam ni. Okay, sebab kat sini ada dua sahaja. Kalau ada 3, buatlah 3. Kalau ada 4, buatlah 4. Tapi ada 2 sahaja. So, buat angka, gambar. So, yang pertama ni, kalau kita dapat angka, okay, next kita baling dadu kan. Kalau baling dadu, kita mungkin dapat apa kat dadu? Mungkin kita dapat nombor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Dan sama juga kalau kita dapat gambar dekat sini. Next kita mungkin dapat dadu. Sama juga semua sekali. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Macam tu. Okay, so kita nak listkan kesudahan yang mungkin yang akan berlaku adalah yang pertama mungkin dia dapat angka dan nombor 1. Mungkin dia dapat angka dan nombor 2. Mungkin dapat angka dengan nombor 3, angka dengan nombor 4, angka 5, angka 6. And then yang ni pula gambar, mungkin dapat gambar dengan nombor 1, gambar dengan nombor 2, gambar dengan 3, gambar dengan 4, gambar dengan 5, gambar dengan 6. Okay, ni cikgu silap kat sini, bukan B. Sebenarnya G semua ni G. Okay, silap cikgu kat sini Okay, so kita senaraikan semua kemungkinan yang mungkin. So, yang ni yang saya tulis dekat tepi ni. Senaraikan semuanya. Mesti buat kurungan dan koma tu. Okay, angka 1, angka 2, ni semua sampai 6. And then, yang ni B1 hingga B6. Bukan B awak tukarkan jadi G sebagai gambar. Gambar untuk shilling ni. Okay, yang kedua, tuliskan ruang sampel bagi uji kaji dengan menggunakan tanda-tanda set. Ruang sampel senang je. Dia cara menulis ruang sampel sama dengan buatlah kurungan. Okay, kurungan, curly bracket tu. And then letakkan semua, everything senarai kesudahan ni dalam ni. So A1, A2, A3, A4, A5, A6 dan G1, G2, G3, G4, G5 dan G6 ni cikgu silap ya. Okay, letak G bukan B. Okay, macam tu. So, yang ketiga, dia boleh juga tanya, tuliskan ruang sampel bagi uji kaji yang mempunyai nombor genap sahaja. Yang ada nombor genap. Yang nombor genap, kita tengoklah yang mana nombor genap. A2, A4,
A6. Yang ada nombor ke nak? 246 lah. B2, B4, B6. Bukan B G. G2, G4, G6. So letak ruang sampel sebab dia guna ruang sampel kan. So ruang sampel sama dengan buat kurungan. So letak everything kat dalam ni. Okay. So this one, apa ni kita panggil sebagai teknik dahan pokok ni sangatlah penting jika peristiwa tu melibatkan dua barang macam ni. Sebab awak boleh nampak secara sistematik. Guna kaedah macam ni. Okay? Peristiwa yang keempat. Peristiwa yang keempat ni kita macam ada roda impian lah. Siapa pernah tengok roda impian. Okay. So kita ada nombor 4, 9 dengan 10. Dalam suatu peristiwa, sebuah roda diputar 2 kali. 2 kali bukan sekali. So kalau benda yang 2 kali, sama awak kena guna kaedah dahan pokok tadi untuk keluarkan senarai kesudahan. Okay, yang pertama senaraikan semua kesudahan yang mungkin. So kita buat kaedah dahan pokok. Okay, pertama kita pusingkan. Mungkin kita boleh dapat nombor apa? Nombor 4, 9 dan 10. Buatlah 3 cabang. 4, 9 dan 10. Okay, and then putaran kali kedua. Dekat 4. Kita putaran kali kedua kan. Kalau putaran kali kedua kita mungkin dapat apa? 4, 9 dan 10 juga. So buatlah 3 cabang lagi dekat sini. 4, 9, 10. Sama juga dekat sini. Lepas 9 ni putaran pertama. Putaran kedua mungkin dapat 4, 9 dengan 10. Dan sama juga yang nombor 10 kita akan dapat 4, 9 dengan 10. So yang purple ni adalah putaran pertama. Yang warna kuning ni adalah putaran yang kedua. So selepas tu kita senaraikan semua kesudahan. 4, 4. Tulis macam ni. 4, 9. 4, 10. Maksudnya mungkin putaran yang pertama awak dapat nombor 4. Putaran yang kedua pun dapat nombor 4. Macam tu lah. Lepas tu yang ni putaran yang pertama 9. Putaran yang kedua 4, 9, 4. 9, 9. 9, 10. Macam tu. And then yang ni 10, 4. 10, 9. 10, 10. So dengan menggunakan kaedah dahan pokok ni awak boleh menulis secara sistematik untuk senaraikan semua kesudahan tanpa awak tertinggal apa-apa pun. Okay? So senaraikan semua kesudahan yang mungkin, tulis balik semua ni. 4, 4, 9, 4, 10, 9, 4, 9, 9, 10, 10, 4, 10, 9, 10. Okay, awak boleh tulis secara memanjang pun tak ada masalah. Okay? Okay, tuliskan ruang sampel bagi uji kaji dengan menggunakan tata tanda set. Okay, ruang sampel macam biasa. Ruang sampel koma S sama dengan buat tanda, bracket. Kali bracket ni letakkan semua kesudahan dalam ni. Tulis balik. Okay. And then yang ketiga, tulis ruang sampel bagi uji kaji mempunyai kedua-dua nombor yang sama. Yang ni ada syarat dia. Kedua-dua nombor yang sama. Yang mana ada nombor yang sama? 44. 99, 10, 10. So, itu ruang sampel. Tulislah ruang sampel S sama dengan buat curly bracket. And then dalam ni buatlah 44, 99, 10, 10. Tengok cara penulisan cikgu. Ada koma-koma ni antara bracket. Okay? Penulisan mesti kena betul. Okay. So, itu sahaja cikgu bagi tahu awak 4 peristiwa. Cikgu bagi contoh. Sudah cukup untuk awak cuba buat latihan. Okay. So kesimpulannya, mesti awak dah mampu menentukan kesudahan yang mungkin atau kesudahan yang tidak mungkin sesuatu peristiwa, and then mampu menyenaraikan kesudahan yang mungkin dan mampu untuk menyenaraikan ruang sampel. Ingat, ruang sampel ada cara tulisnya. Dia mesti ada curly bracket tu. Kalau bracket salah jawapannya. Okay. So, terima kasih semua kerana meluangkan masa untuk menonton video cikgu. Terima kasih. Jumpa nanti next lesson.